Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini kita akan belajar tentang candlestick. Okey, kebanyakan trader yang trading forex ni memang akan menggunakan candlestick sebab dia mudah untuk kita nak baca. Okey, dalam forex kita ada 3 jenis. Okey, yang pertama bar chart, yang kedua line chart dan yang ketiga adalah candlestick. Okey. Tentang candlestick ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama bullish candlestick dan bearish candlestick. Okey, bullish candlestick adalah ini dia petunjuk untuk buy lah. Maksudnya kalau kita tengok ada candlestick yang menaik, dalam keadaan menaik tu adalah kita panggil bullish. Dia punya nama dia bullish. Dan kalau kita tengok candlestick tu menurun, bermaksud menurun dari atas ke bawah. Kalau kita tengok selalunya dia ada dia punya color dia lah. Yang basic punya selalunya orang pakai putih. Okey, selalunya lah color-color kan. Kalau bullish tu dia pakai color putih candlestick tu. Putih, biru, hijau, selalunya kalau color-color tu adalah melambangkan bullish punya candlestick. Dan kalau bearish candlestick, dia punya color dia selalu warna hitam, merah. Yang tu lah yang selalunya diguna pakai lah oleh trader. Kalau tengok dia punya chart color yang macam tu, jadi korang boleh tahulah. Maksud kalau biru tu menaik, merah tu menurun. Jadi situ kita kena kenal lah nama dia tu, bullish dengan bearish. Okey. Untuk bullish dan bearish candlestick ni dia ada dia punya OHLC, bermaksud open, high, low, close. Dia punya open dia tu bermaksud lokasi open. Bermaksud kalau bullish dia akan open dari bawah. Okey, dari bawah dan dia akan naik. Contoh dah lah, kita katakan pukul 9 candle ni buka. Jadi kita tengok dekat open tu, dia naik sampai pukul 10, dia close di atas. Bermaksud itu adalah candle bullish. Dan close dia tu kita tengok dekat harga dia close, bermaksud dia tutup candlestick dia tu. Dan yang high tu adalah shadow lah, shadow, orang panggil shadow. Dan low, low pun untuk shadow juga, bermaksud dia punya peringkat harga tertinggi dan terendah dalam satu candlestick tu. Jadi korang boleh marking lah kat situ. Jadi untuk ini candlestick ni untuk kita kenal, bermaksud dari segi open dia di mana. Kalau bullish open di mana, kalau bearish open di mana. Contoh macam bearish pula, open dia dekat atas dan dia tekan untuk turun, dan cukup masa dia close. Tu tempat dia close tu adalah dia punya ni lah, selalunya bila untuk peralihan setiap satu candlestick tu. Maksud dia dari atas dia turun bawah. Itu adalah candle bearish. Dan low dengan high sama juga, itu adalah tingkat harga tertinggi dan terendah dalam satu candlestick tu. Maksud dia korang boleh tengoklah dekat situ. Jadi untuk newbie ni korang kena faham candlestick ni ada 2 jenis. Yang pertama bullish. Bullish tu adalah boleh dikatakan buy, dan bearish tu boleh dikatakan sell. Jadi korang nampak bentuk yang macam tu, korang tahulah. Korang tahu dia punya nama, lepas tu dia punya open, dia punya close dia kat mana. Yang tu penting juga untuk, khususnya untuk newbie lah, untuk nak mengenal tentang candlestick ni. Okey, kita review sikit tentang sejarah candlestick. Okey, candlestick ni telah wujud pada abad ke-17 di Jepun dan abad ke-19 di Amerika Syarikat. Okey, permulaan dia ini apabila di Jepun adanya perdagangan beras sekitar 1654, diikuti emas, perak, minyak dan biji timah. Okey, kalau kita tengok dia ada satu buku atau satu topik khas
yang maksudnya kalau trader biasa jumpa, dia dipanggil Japanese candlestick. Dalam tu bolehlah, kalau ni korang boleh baca, memang banyaklah info-info yang kita boleh dapatkan tentang candlestick dalam Japanese candlestick tu. Okey, Munihisa Homa. Okey, seorang peniaga beras yang lahir awal 17,000. Beliau memahami tentang supply and demand serta emosi memain peranan dalam penetapan harga. Beliau ingin mengesan emosi pemain pasaran dan ia merupakan asas kerana kerja beliau. Beliau sangat dihormati dan dinaikkan bakat sebagai samurai. Ilmu candlestick ini dijaga rapi oleh orang Jepun supaya orang barat tidak tahu ilmu, sehinggalah pada tahun 1980 berlaku pertembungan besar bank dan institusi kewangan seluruh dunia. Orang Jepun melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk menjaga agar candlestick tetap tenang dari dunia barat sehingga tahun 1980 ketika tiba-tiba di sana adalah pertembungan besar bank dan institusi kewangan di sekitar dunia. Pada tahun ini beberapa penganalisis barat berminat dengan ilmu candlestick. Okey, bermaksud sekarang ni kebanyakan trader di dalam dunia memang menggunakan candlestick lah sebagai satu indikator dalam melakukan trading. Walaupun kita nak trade stok kan, stok, saham, semua ni lah, forex apa tu, kebanyakan akan menggunakan candlestick sebab dia mudah untuk kita nak analisis. Okey, ini yang saya explain tadi. Okey, bahagian-bahagian candlestick. Okey, atas tu upper wick tu shadow lah, ataupun dia panggil echo kan, tapi selalu dalam forex dia panggil shadow. Upper wick dengan lower wick, tu adalah shadow. Okey, untuk bullish, high dia adalah yang atas tu. Tu adalah high. Dan bawah sekali tu adalah low. Okey. Kalau bullish, open dia daripada bawah, buka yang candle tu open, dan close di atas, yang di atas tu. Okey, yang hijau tu antara close dengan open tu adalah body. Orang panggil body candlestick. Okey, dari high ke low tu adalah range lah. Dia punya harga dia tu, dia punya, kalau kita nak kira dari segi pip tu, kita boleh ni lah, dia punya range, dia punya nilai tu. Okey, sama juga dengan bearish. Shadow, upper wick dengan lower wick, close di bawah, open di atas. Okey, body dia candlestick tu lah, dia punya body candlestick tu daripada open ke close. Sama juga high ke low tu adalah range. Okey, untuk trader yang baru mula, bolehlah belajar tentang candlestick, bermaksud faham tentang candlestick. Sebab candlestick ni adalah basic, sangat-sangat basic yang saya ceritakan ni, untuk mengenal apa itu bullish candlestick dan bearish candlestick. Okey, selepas ni kita akan masuk tentang candlestick pattern ataupun CRS, candlestick reversal signal, di mana kita akan lebih detail tentang candlestick yang memberi satu signal tentang perubahan sesuatu arah. Jadi dekat situ amat-amat penting lah bagi trader yang dah ada ilmu tentang candlestick ni. Yang ni, untuk candlestick pattern ni memang kena ambil perhatian lah, sebab benda ni selalu terjadi dalam kita punya trading harian, dan dia memberi satu signal awal untuk kita membuat decision, adakah kita perlu hold ataupun kita perlu ambil dulu, ataupun kalau tersalah adakah kita perlu cut loss dan sebagainya. Benda tu nanti saya akan cerita dalam candlestick reversal signal ataupun candlestick pattern.
Saya rasa video ni itu saja untuk candlestick. Yang ni khas untuk orang yang fresh, yang baru nak berjinak-jinak dengan forex ni. Memang kena tahulah benda ni. Kalau korang yang dah ada ilmu bab ni, korang bolehlah ambil tahu kan. Tapi nanti kita akan masuk bab-bab yang korang boleh guna untuk trading. Saya rasa itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.